Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Hai, apa khabar? Okey, diharapkan anda semua sihat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Okey, pagi ni macam mana? Dah sarapan ke belum? Okey, ada yang dah sarapan ke? Ada yang belum sarapan ke? Bolehlah sembang-sembang kosong dengan saya dulu. Okay, siapa-siapa yang dah join ni tolong kongsikan, sharekan video ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okay, kita buat kelas online pada pagi ni. Kalau boleh nak tarik seramai mana yang boleh untuk join. Dan sesiapa yang dah join tu tolong bagi salam, kenalkan diri masing-masing. Dan tolonglah lambai-lambaikan tangan supaya saya tahulah yang saya tidak berkesorangan pada pagi ni. Okey, tolong siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri, bagi salam, lambai-lambaikan tangan. Okey, kita ramai-ramaikan lagi, sharekan video ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join siaran live kita pada pagi ni, kelas online kita yang saya buat setiap hari di sepanjang tempoh PKP secara percuma. Okey, insya-Allah. Okey, siapa-siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri. Okey, saya dah nampak 2-3 orang yang dah join ni. Okay, dah sarapan ke belum? Ada yang belum sarapan lagi, tak ada masalah. Sambil-sambil kita tengok video live ni pun kita boleh je nak mengunyah apa-apa, nak makan ke apa ke kan. Silakan bismillah. Okay, teruskan apa-apa aktiviti anda tengah lakukan. Sambil anda menjalankan aktiviti harian anda, sambil itulah kita tengok video live ni. Dan kita join lah sama-sama kelas online yang saya buat setiap hari di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan daripada kita bermula hari tu daripada 19 hari bulan 19 hari bulan sampailah ke hari ni 25 hari bulan April. Okey, orang-orang komen semua happy lah hari ni gaji dah masuk. Okey, siapa-siapa yang dah terima gaji belanja tu secara berhemah, jangan boros. Mana yang perlu sahaja kita beli. Okey, definisi perlu tu kena ditakrifkan dengan betul dan tepat lah. Jangan pula kita takrifkan perlu tu mengikut nafsu. Perlu tu mestilah perkara-perkara yang menjadi essential ataupun menjadi keperluan utama. Okey, macam makanan makanan pun kena tengok juga bukan nak makan sedap je tiap hari kan. Kita kenalah belanja secara berhemah. Kena didik kena pupuk anak-anak kita, kaum keluarga kita dengan sifat sentiasa bersyukur. Dan selalulah kita beringat jangan kita dapat gaji je tak sampai ni pun baru 25 hari bulan sampai hujung bulan ni dah tak ada dah. Duit je dah habis mentang-mentang lah sekarang ni kerajaan dah umumkan macam-macam stimulus package untuk membantu golongan-golongan yang mungkin tertindas ataupun menghadapi masalah di sepanjang tempoh wabak penularan wabak COVID-19 ni. Okay, janganlah pula kita mengambil kesempatan di atas peluang yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Contohnya lah macam kalau kita tengok duit simpanan kita tu masih cukup, masih ada lagi, janganlah kita boros dan kita belanjakan ke arah perkara yang tidak perlu. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau kita rasa macam pembayaran pembiayaan pinjaman kita, installment bulanan kita masih lagi boleh bertahan dengan pendapatan yang kita ada, kita masih lagi mampu untuk membayar, teruskanlah bayar macam biasa. Janganlah disebabkan Bank Negara berumumkan semalam ada dia panggil moratorium tu kan, kita boleh tangguhkan selama 6 bulan. Masa ni lah kita nak ambil kesempatan untuk kita tangguhkan. Okay, so untuk kes-kes terpencil dan tertentu sahaja yang mana kita tak boleh nak elak, memang dah tak ada duit langsung untuk bayar installment tu, masa tu lah kita gunakan peluang ni untuk menangguhkan. Dia bukan mengecualikan tapi menangguhkan. Maksudnya still kena bayar. Still kena bayar dan benda tu adalah bayaran installment tu akan jadi tanggungjawab kita juga. Dia tidak dikecualikan terus. Jadi maknanya lepas 6 bulan tu kita masih lagi kena bayar. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan kalau misalnya kata kita tarik benda tu panjang, bila kita tak bayar tu kita akan menarik loan installment tu akan jadi lebih panjang lagi.
Jadi tempoh pembiayaan kita tu ataupun tempoh pembayaran kita punya installment tu akan dilanjutkan lagi lah. Jadi secara tak langsung, kalau katalah tuan-tuan perempuan ada buat perancangan kewangan yang memang setiap bulan tuan-tuan perempuan dah allocate kan certain amount of money untuk membuat pembayaran installment, pinjaman dan sebagainya. Jadi teruskan, jangan skip benda tu, jangan gunakan orang kata apa, peluang yang ada ni untuk anda tidak membayar pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Walaupun perkara tersebut adalah satu kelonggaran, tapi perlu diingat kelonggaran tersebut bukan bermaksud pengecualian tapi penangguhan. Penangguhan pun bukannya lama untuk tempoh 6 bulan. Pejam cilik sebenarnya 6 bulan tak lama pun. Kalau tuan-tuan perempuan, bagi saya lah dalam keadaan macam ni kita perlu tengok kita perlu tengok, kita perlu imbas kembali, kita perlu melakukan muhasabah diri, tengok balik mana-mana perkara yang kita boleh kurangkan. Maksud saya tu kurangkan bebanan hutang kita. Itu yang paling penting. Kalau tuan-tuan perempuan tengok dalam sharing saya semalam saya ada tulis satu artikel yang agak panjang, lebih kurang dalam mungkin berbelas-belas perenggan jugalah saya tulis artikel tersebut. Saya desyorkan kepada tuan-tuan perempuan semua untuk berbelanja secara berhemah. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba tutup hutang-hutang yang boleh ditutup segera. Sebagai contoh, kalau katalah sekarang ni, kebanyakan orang, saya percaya kebanyakan orang ada kredit card. Ada kredit card. Dan kredit card ni sebenarnya hutang yang paling jahat sekali. Kenapa saya cakap kredit card ni hutang paling jahat? Sebab kredit card ni interest dia yang paling tinggi berbanding dengan hutang-hutang yang lain. Hutang rumah ke, hutang PTPTN ke, hutang kita punya kereta ke. Sebenarnya kredit card ni hutang yang paling tinggi. Jadi semalam saya disyorkan dalam artikel saya, kalau boleh dalam tempoh sekarang ni tuan-tuan perempuan jangan bina hutang baru. Jangan bina hutang baru dan cuba untuk selesaikan segala hutang piutang yang ada. So mungkin ada yang tanya, Coach, macam mana saya nak settlekan hutang? Pendapatan pun tak ada kan. Dalam keadaan sekarang ni saya tak boleh nak bekerja. Yang mana rakan-rakan perunding-perunding hartanah, rent di luar sana tu tak dapat nak close case. Kalau ada close case pun tak boleh nak deal dengan buyer dan juga dengan vendor, sebab kita tak boleh nak berjumpa. Jawapan saya very simple. So maknanya sekarang ni, kalau katalah dalam keadaan yang tersepit, yang penting selesaikan hutang yang ada tu terlebih dahulu dan jangan bina ataupun create hutang yang baru. Itu saranan saya. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan perlu faham dalam keadaan sekarang, nak dah dekat bulan puasa ni, tak tahulah sempat ke tidak kita berpuasa, kita berterawih dekat surau nanti. Takut nanti tempoh PKP ni akan dilanjutkan lagi. Tapi kita doa lah, kita doa bagi masalah penularan wabak COVID-19 ni disegerakan pulih lah. Kita doakan bagi benda ni segera pulih. Dan kita bolehlah dalam bulan puasa nanti berjemaah di surau, berterawih bersama, dan kita boleh teruskan ibadah puasa kita dengan tenang. Dan kata apa, seterusnya bila nak masuk raya nanti kita bolehlah berhari raya dengan keluarga tersayang di kampung dan sebagainya lah. Jadi kita sama-sama doakan. Cuma itulah pesanan saya, macam yang saya dah tulis. Kalau tak baca lagi, boleh baca artikel saya tulis malam. Saya ada syorkan beberapa perkara di dalam tu, yang mana mungkin apa yang saya syorkan tu ada kebaikannya lah, yang mungkin boleh tuan-tuan perempuan ikuti dan berhalusi. So kita tengok siapa yang dah join pagi ni. Saya nampak nama Dr. Narima dah join. Waalaikumsalam Doktor. Topik apa hari ni? Topik hari ni ialah berkenaan dengan apa yang ejen hartanah perlu buat. Apa yang ejen hartanah perlu buat selepas mendapat prospek buyer ataupun dah close sale. Itu topik yang saya akan syorkan pada pagi ni. So masing-masing dah get ready dengan buku masing-masing. So semua get ready dengan tips mudah jual beli hartanah. Kita nak mulakan kelas online kita pada pagi ni. So siapa yang belum ada lagi tips mudah jual beli hartanah, buku online tu boleh di-download secara percuma. Saya tak jual pun, saya bagi secara percuma je. Boleh masuk ke landing page https://palang-palang hartanah dan anda.com/
apa ni, e-book tips hartanah. Okey, so boleh downloadkan boleh downloadkan melalui landing page tersebut, atau kalau susah sangat pun masuk je dalam page hartanah anda. Saya dah pinkan post saya untuk tuan-tuan perempuan mendapatkan e-book saya secara percuma. Percuma je, tak payah bayar apa-apa pun. Boleh download dan boleh sharekan maklumat tu kepada rakan-rakan anda yang lain, supaya lebih ramai lagi yang boleh mendapatkan e-book saya. Dan apa ni, sama-samalah kita belajar dalam online class yang saya buat setiap hari setiap hari sepanjang tempoh PKP ni. Setiap hari insya-Allah saya akan ke udara pada jam 10 pagi. Macam mana yang saya ke udara sekarang ni dengan tuan-tuan perempuan semua. Okey, jadi siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri, tolong bagi salam ke. Okey, saya nampak dah Abang Wahid dah join. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Wahid join. Tolong sharekan Abang Wahid. Dr. Narima pun tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain, okey, supaya lebih ramai lagi yang dah join. Okey. So untuk pagi ni kita cerita dulu. Kalau tengok tuan-tuan buka dalam e-book saya tu surat yang ke-16 okey, ambil perhatian berkenaan klausa penalti. Okey, ni benda ni penting saya nak syorkan kepada tuan-tuan perempuan semua untuk dengar dengan teliti apa yang saya cuba nak sharekan pada pagi ni. Okey, kebiasaannya ejen hartanah bila dia mengisi borang ATP ataupun booking form, dia nak isi borang ATP ataupun booking form, dia akan isi bahagian-bahagian yang dah dibiarkan kosong ataupun bahagian-bahagian yang penting lah. Sebagai contoh, dia akan isi kat situ tarikh. Kat atas sekali kan ATP, sebelah kita punya apa ni, letterhead ataupun logo agensi tu, sebelah tu ada ruangan date. Kita masukkan tarikh, tarikh booking tu dibuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya akan diletakkan nama siapa yang menjadi bakal pembeli di situ ataupun prospect buyer di situ. So maknanya purchaser dia akan letakkan nama, IC number dengan alamat purchaser di situ. Kan? Okey, lepas tu dekat ruangan seterusnya tu dia ada ruangan untuk mengisi alamat hartanah yang nak dibeli. Ataupun alamat hartanah yang nak dijual tadi itulah. Okey. So sebagai contoh, nombor 10 Jalan Persiaran 1 Taman Prima Sarjana Impian Kajang, sebagai contoh lah kan. Okey, masukkan alamat dia di situ. Okey. Amirul pun dah join. Terima kasih Amirul. Tiap-tiap hari Amirul setia. Bagus. Amir tolong share kan Amirul. Tolong sharekan video ni bagi ramai-ramai lagi join. Okey, bagi meriah sikit. Pagi ni saya rasa bersemangat sikit sebab ramai yang dah join. Rakan-rakan, sahabat-sahabat saya yang dah lama saya tak jumpa ni pun dah join juga. Okey, so berbalik kepada pengisian borang booking form tadi tu. Okey, selepas kita dah isi alamat hartanah yang nak dijual, biasanya kita akan isi harga jual. Harga jual yang ditawarkan oleh pihak pembeli tadi. Okey, so maknanya contohlah, katalah harga yang pembeli tawarkan adalah RM300,000. Jadi kita letakkan harga RM300,000 di situ. Kemudian ada ruangan yang untuk kita isikan earnest deposit yang nak dibayar. Earnest deposit yang nak dibayar biasanya 3% lah. 3% daripada harga yang dah ditawarkan tadi. So maknanya kalau katalah harga yang kita tawarkan tadi RM300,000, maknanya 3% tu adalah RM9,000 lah. 3% daripada RM300,000, ya RM9,000 lah kan. Okey. Bila pagi-pagi macam ni mulalah kan, kadang-kadang kepala ni jadi blank sekejap. Okey, 3% daripada RM300,000 maknanya RM9,000. Itu adalah earnest deposit yang dah ditawarkan ataupun yang dah dibayar oleh pembeli tadi untuk booking rumah tersebut. Okey, so di bahagian bawah tu, ada dinyatakan baki bayaran sebanyak 7% lagi berjumlah, katalah jumlahnya lepas tolak RM9,000 tadi, ada lagi baki RM291,000 lah kan. Okey, 7% daripada deposit keseluruhan. So maknanya deposit keseluruhannya adalah RM30,000. Seharga jualnya RM300,000, dah bayar earnest deposit 3% RM9,000. Jadi baki untuk 10% tu ada lagi 7%, which is RM21,000. RM21,000 tu perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual dalam tempoh, biasanya kita letakkan di situ 14 hari ataupun 14 working days, 14 hari bekerja, ataupun ada setengah agensi meletakkan dalam ATP tu 21 hari ataupun 21 hari bekerja. Okay. So kalau misal kata yang saya nak tekankan di sini adalah, yang saya minta tuan-tuan perempuan ambil perhatian di sini adalah, sekiranya kita letakkan dalam booking form tersebut
tempoh yang dinyatakan tu adalah 14 hari. 14 hari. Okey. So ada ejen-ejen yang mungkin tidak begitu jelas ataupun tidak begitu mengambil berat tentang klausa penalti yang telah pun termaktub di dalam booking form tersebut. Okey, apa yang saya maksudkan klausa penalti yang termaktub dalam booking form tersebut, sebenarnya di dalam booking form tu ada dinyatakan sekiranya bayaran baki deposit tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan dan pembeli gagal menandatangani perjanjian jual beli bersama dengan penjual, okey. So maknanya deposit yang earnest deposit 3% sebanyak 9,000 sebagai contoh yang dah dibayar tadi tu boleh di forfeit oleh penjual. Okey. So saya nak minta tuan-tuan dan puan semua ambil perhatian tentang perkara ni. Okey, kenapa? Okey. Sebabnya bila ada klausa penalti macam ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan perlu faham kalau katalah klausa penalti ni sebagai satu general clause yang kita panggilkan general clause ataupun clause awam clause umum. Kita perlu faham bahawa sekiranya kita nak letakkan syarat-syarat tertentu sebagai syarat-syarat tambahan, syarat-syarat tambahan tersebut perlulah ditulis. Ni yang saya nak tekankan di sini. Perlu ditulis dan dicatatkan di dalam ATP ataupun booking form tersebut. Jangan anggap masing-masing faham gitu sendiri. Jangan anggap perkara tu perkara yang remeh, masing-masing tak apalah, ni mungkin buyer ni dah faham dah kot. Vendor ni dah faham dah kot. Jangan fikir macam tu. Kalau sekiranya kita berhadapan dengan penjual ataupun pembeli yang memang menitik beratkan ataupun menekankan tentang setiap perkara tu perlu dicatat dan dinyatakan di dalam booking form tersebut, dan kita gagal untuk mencatat ataupun menulis perkara yang diminta tu di dalam booking form tadi, ditakuti kebarangkalian untuk perkara tersebut dibawa ataupun mungkin akan berlaku perbalahan di situ, akan timbul lah. Faham apa yang saya cuba cakapkan ni? So maksud dia dalam erti kata mudah, booking form kita tu memang dah cantik. ATP yang kita dah disediakan oleh agensi tu memang dah cantik. Segala-galanya memang dah ada dalam tu. Terma-terma setiap clause daripada nombor 1 sampai nombor 5. Ada yang sampai nombor 6, ada yang sampai nombor 7. Bergantung pada agensi masing-masing punya booking form. Setiap agensi dah buat booking form tu sempurna yang boleh. Tapi barang diingat, tak semua perkara yang dinyatakan dalam booking form tu kita boleh follow ataupun kita boleh ikut bulat-bulat. Kadang-kadang ada pembeli dan ada juga penjual yang menyatakan syarat-syarat tambahan yang kita perlu masukkan sendiri dalam booking form tersebut. Faham ke faham? So kita tengok Azam Property dah join. Terima kasih Azam. Tolong sharekan Cik Azam. Pak Izzah, Pak Izzah pun dah masuk. Terima kasih. Lama tak jumpa Pak Izzah. Pak Izzah sihat? So masing-masing saya harapkan berada dalam keadaan yang sihat walafiat lah bersama keluarga tersayang. So kalau boleh, yang siapa yang dah join ni, bukan kalau boleh, saya minta sangat-sangat ni, kalau dah join tu, bagi salam, kenalkan diri masing-masing, sharekan seramai mana yang boleh, video ni bagi kita si viral. Kita pastikan ramai yang join kita pada pagi ni. Duduk kat rumah buat apa, tak ada buat apa-apa kan. Baik kita join kelas online ni ramai-ramai, so supaya kita boleh belajar lah. So berbalik pada apa yang saya ceritakan tadi tu. So general clause yang dinyatakan dalam ATP biasanya akan letakkan dalam tempoh 14 hari purchaser ataupun pembeli perlu menandatangani perjanjian jual beli dan membayar baki deposit 7% kepada penjual.
Kalau sekiranya pembeli tadi berkehendakkan tempoh tersebut dilanjutkan. Dilanjutkan. Okey. So maknanya instead of nak letak 14 hari di situ, sebab standard dalam form booking form kita tu memang dinyatakan 14 hari, tapi kalau sekiranya ada permintaan daripada purchaser, minta supaya kita lanjutkan lagi. Alasan dia mungkin lah, okey tuan, dalam tempoh sekarang ni saya risau lah, dalam tempoh COVID-19 ni, kita nak pergi berurusan dengan bank, nak submit dokumen dengan bank, takut processing tu jadi lambat. Jadi boleh tak kalau kita lanjutkan tempoh tu, instead of 14 hari, kita buat 30 hari. Okay. Kalau ejen kata boleh, tak ada masalah untuk lanjutkan. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan perlu buat? Sebagai perunding hartanah, kita perlu pindah ataupun amend borang booking form tadi. Letak instead of 14 hari tu, kita potong di situ, kita tulis 30 hari di situ, kita initial dekat tempat yang kita tulis tu. Dan kita minta purchaser pun initial di situ dan vendor pun initial di situ. Itu penting. Sebab jangan ambil mudah. Kadang-kadang setengah ejen ni dia rasa macam tak apalah, tak tulis pun tak apa, orang tu faham-faham sendiri dia. Dia dah minta macam tu, kita faham, owner pun faham. Saya tak payah nak tulis. Okey, jangan. Pastikan kita catat dan kita tuliskan. Setiap permintaan, setiap persetujuan yang dah dibuat antara penjual dan juga pembeli tu, kita mesti catat dan kita tuliskan dalam tu. Okey, so faham itu yang pertama. Okey, yang kedua, yang kita akan tuliskan dalam booking form kita, okey, sekiranya loan pembeli tidak diluluskan, earnest deposit yang dah dibayar akan dipulangkan kepada pembeli dan booking ini akan terbatal dengan sendirinya. Okey. So itu biasanya memang kita akan tulis. Tapi ayat tu sebenarnya tak lengkap. Siapa yang pernah attend seminar hartanah strategi tarik leads yang saya anjurkan tu, memang biasa dengar saya bebel tentang perkara ni. Okey, betul tak? Faizal dia pernah dengar tak? Okey, so siapa yang dah join, Abang Willy, Willy Wahid, Abang Wahid pun dah join sebelum ni, siapa-siapa yang dah join seminar hartanah strategi tarik leads, memang saya tekankan tentang perkara ni. Okey, jangan sekali-kali tulis deposit refundable if purchaser's loan has been rejected by the bank. Okey, jangan sekali-kali tulis macam tu. Okey, kenapa? Ayat tu sebenarnya tak lengkap. Okey, ayat tu sebenarnya tak lengkap. Okey, macam mana yang tuan-tuan perempuan perlu tulis? Okey, ini yang saya nak suruh tuan-tuan perempuan ambil perhatian. Okey, tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding hartanah mesti nyatakan di dalam booking form tersebut, kalau misal kata loan tu tak lulus, ataupun loan tu lulus untuk jumlah yang tertentu. So maksud dia, kalau katalah nak tulis kat situ, okey, earnest deposit boleh dipulangkan ataupun boleh refundable kepada purchaser sekiranya pinjaman yang diluluskan oleh pihak kurang daripada 90%. Ataupun mungkin kita boleh nyatakan kat situ, okey, earnest deposit akan dipulangkan, is refundable to the purchaser if the approved loan amount is less than 90%. Itu sebenarnya ayat yang paling bagus dan sempurna untuk tuan-tuan perempuan tulis. Sebab apa? Kalau kita tulis loan approve semata-mata. Loan approve semata-mata maknanya kalau loan approve kita akan proceed dengan SMP. Kalau loan tak approve, kita tak akan proceed dengan SMP dan duit earnest deposit yang dah dibayar tu akan direfundkan, akan dipulangkan kepada pembeli. Okey. Bagaimana sekiranya loan yang approve tu cuma 80% sahaja? Macam mana pula kalau loan yang approve tu cuma 70% sahaja? Tak cukup 90%. Sedangkan daripada awal lagi, bila kita propose kepada buyer, buyer sendiri pun mengingatkan kepada kita, saya akan proceed beli rumah ni sebab saya sekarang ni ada 10%. Saya dah ada duit 10% deposit. Saya berkehendakkan nak dapatkan pinjaman sebanyak 90%. Okay?
Kalau pinjaman saya tak lulus 90%, tak lulus 90%, saya tak nak proceed beli rumah ni tuan. Sebab apa? Saya tak ada duit lagi. Ini je duit yang saya ada, 10% yang saya nak bayar untuk deposit ni. Okay. So kalau misal kata buyer dah cakap macam tu, tapi kita tak tulis sebiji-sebiji kat dalam surat tawaran ataupun booking form tu, offer yang kita tawarkan ataupun booking form yang kita tawarkan kepada penjual tadi, kita tak nyatakan di situ, okay, apa yang akan berlaku sekiranya loan buyer tadi tak approve ataupun loan buyer tu hanya approve jumlahnya tak cukup 90%. Apa yang akan berlaku? Okay, dari segi undang-undang, sebenarnya buyer tu tak boleh nak back off. Buyer tu mesti nak teruskan sebab ayat dalam booking form tu kata loan approve sahaja, dia tak cakap berapa persen. Jadi kita kena pastikan untuk menjaga hak dan kepentingan purchaser tadi, kita sebagai perunding hartanah yang bertanggungjawab perlu meletakkan berapa percentage yang diluluskan oleh pihak bank di dalam booking form tersebut. Kena tulis 90% kat situ. Jangan just tulis loan approve, terus proceed boleh sign SPA dan kata apa, kalau dia tak approve, kita akan pulangkan baki deposit. Okay. So saya harap semua faham. Okay. So Pak Izzah dah faham dah? Okay. Okay, dah faham dah tu. Dah tulis faham kat situ. Okay, terima kasih. Alright. So apa lagi? Okey. Ada juga sesetengah pembeli yang berkehendakkan untuk membayar baki deposit, melalui pengeluaran EPF. Okey. So kalau misal kata pembeli tadi berhasrat untuk membuat pengeluaran EPF, okey, ejen ataupun perunding hartanah perlu meletakkan terma tersebut di dalam booking form juga. Jangan termiss perkara tersebut. Kenapa? Sebab dalam booking form tu memang dah ada standard 14 hari bila dah bayar booking, dah sign booking form, dalam tempoh 14 hari buyer kena sign SNP. Jadi terma untuk bayar baki deposit dan sign SNP selepas tempoh 14 hari itu adalah perkara yang memang menjadi satu kelaziman ataupun standard clause yang dinyatakan dalam booking form. Dalam mana-mana agensi pun saya tengok memang sama, lebih kurang aja. Jadi kalau katalah buyer tersebut berkehendakkan untuk membayar baki deposit, balance deposit 7% tu melalui pengeluaran EPF, kita perlu tulis dan kita perlu catatkan di dalam booking form tersebut. Okay, ini kena faham. So jangan tertinggal, jangan termiss benda ni. Okay. Alright. So bila kita dah dengar daripada buyer, memang buyer berkehendakkan nak keluarkan EPF untuk menjelaskan baki deposit tadi. Okey, perlu tak kita tanya dulu dengan vendor? Perlu tak kita tanya dulu dengan penjual? Siapa boleh tolong jawab? Abang Wahid ada lagi tak? Abang Wahid boleh tolong jawab? Amirul ada lagi? Boleh tolong jawab tak? Apa yang kita perlu buat? Kalau buyer tadi berkehendakkan nak keluarkan EPF, perkara pertama sekali yang kita perlu buat adalah tuliskan perkara tersebut di dalam booking form tu. Okey, yang kedua, apa lagi yang kita perlu buat? Okey, sudah tentulah, tak ada siapa nak tolong jawab, tak apalah, saya tolong jawab sendirilah. Sudah tentulah kita perlu mendapatkan pengesahan dan kebenaran daripada penjual. Itulah yang paling penting. Sebab penjual ni kadang-kadang macam-macam ragam. Dia kata, okey, saya nak jual hartanah ni segera, dah ada buyer kan. Okey, jadi saya expect bila buyer sign aja SNP, saya terus dapat baki deposit. So kalau penjual tu cakap macam tu, kita sedia maklum, kita faham bahawa penjual tu nak pakai duit tu segera. So sekiranya pembeli tadi berkehendakkan nak bayar baki deposit tersebut selepas pengeluaran KWSP, okey, dan dalam masa yang sama, kebetulan pula hartanah tersebut adalah hartanah yang mempunyai sekatan kepentingan ataupun yang memerlukan consent to transfer. Kebenaran pindah milik diperlukan untuk buat urusan pindah milik daripada pejabat tanah.
Okay, so apa yang akan berlaku di situ? Okay, secara dasarnya kita perlu faham bila pembeli nak submit permohonan untuk withdrawal EPF, pengeluaran duit EPF, ada dokumen-dokumen yang perlu dihantar ataupun dilampirkan kepada EPF semasa permohonan pengeluaran EPF untuk akaun 2 tu dibuat. Antaranya ialah sesalinan perjanjian jual beli yang dah di stamping. Okay, lepas tu sesalinan surat tawaran pinjaman. Selain daripada itu adalah dokumen-dokumen lain yang diminta, carian tanah, salinan geran dan sebagainya. Okay. Kalau property leasehold ataupun property yang mempunyai sekatan kepentingan yang memerlukan consent to transfer, okay, KWSP mewajibkan sesalinan surat kebenaran pindah milik dilampirkan bersama ketika permohonan pengeluaran EPF tu nak dibuat. So faham kat situ? Okay, maksud dia permohonan EPF tu tidak boleh dibuat selagi mana konsen ataupun kebenaran pindah milik tidak diperolehi daripada pejabat tanah. Jadi macam yang kita sedia maklum lah. Mungkin topik ni nanti saya akan kupas. Ada beberapa topik berkenaan dengan pindah milik yang saya akan kupas selepas ni. Ni kira consider yang awal-awal. Ini yang saya cerita sepanjang beberapa hari. Ni hari yang ke-6 kan. Sepanjang 6 hari saya bersiaran ni sebenarnya saya cerita prosedur-prosedur untuk sebelum menjual rumah tau. Okay, sebab e-book saya tips mudah jual beli hartanah ni, e-book ni saya pecahkan kepada 3 bahagian. Sebelum jual rumah, ketika nak jual rumah dan selepas anda menjual rumah. Panjang lagi ceritanya. Jadi untuk pagi ni sebenarnya kita cerita masih lagi di bahagian yang sebelum jual rumah tu. Okay, anda akan belajar macam-macam perkara sebenarnya daripada buku ni. Jadi maksud saya tadi, bila kita dah beritahu dengan penjual, dan penjual ni berkehendakkan nak dapat duit baki deposit tu segera, tapi dalam masa yang sama kita tengok hartanah yang dijual tu adalah hartanah yang berstatus leasehold yang memerlukan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah, dan pembeli ni pula berkehendakkan baki deposit tu dibayar melalui pengeluaran EPF. Jadi secara tak langsung kita perlu memaklumkan perkara tersebut kepada penjual. Yang penjual perlu faham adalah untuk dapatkan baki deposit tu memerlukan masa yang sedikit panjang. Maksud dia kat situ, nak sign SMP satu. Dah sign SMP nak kena stamping pula. Lepas dah stamping tu kena apply consent kepada pejabat tanah. Kalau di negeri Selangor ni kebiasaannya consent punya proses tu makan masa lebih kurang dalam 1 bulan. 1 bulan. So kita kena bagi tahu balik dengan penjual. Tuan, sebenarnya rumah tuan ni yang buyer nak beli ni dia nak apply EPF withdrawal. Cuma EPF withdrawal ni tak boleh buat segera. EPF withdrawal ni kena buat selepas konsen daripada pejabat tanah dapat. Jadi untuk dapatkan duit EPF tu memerlukan masa sekurang-kurangnya. Ni yang saya nak ajar tuan-tuan puan semua, kena cakap dengan vendor tu. Walaupun tadi saya cakap proses konsen tu sebulan, tapi tuan-tuan puan boleh cakap dengan vendor tadi tu sebenarnya proses tu lebih kurang makan masa 2 bulan. Kena cakap lebih kurang dalam masa 2 bulan. Jangan cakap sebulan. Jangan cakap sebulan, walaupun hakikatnya lebih kurang sebulan aja. Tapi saya perlu tegaskan di sini sebenarnya consent application ni tengok juga. Ada nasib yang kita dapat segera tu tak sampai sebulan pun dah boleh dapat dah surat consent tu. Kadang-kadang nasib tak berapa baik, proses tu lambat, sampai drag lebih daripada sebulan pun ada. Jadi nak selamat bagi tahu dengan owner tu, consent punya application ni makan masa lebih kurang dalam 2 bulan. Jadi tuan perlu faham sebagai penjual rumah, bila buyer ni nak keluarkan duit EPF, tuan punya rumah ni ada sekatan yang mana perlu dapatkan konsen daripada pejabat tanah. Saya dah check dengan peguam kata lebih kurang dalam 2 bulan nak dapatkan konsen ni. Jadi untuk dapatkan baki deposit melalui pengeluaran EPF ni, tak boleh tidak, kita kena tunggu dulu konsen ni dapat daripada pejabat tanah, barulah buyer boleh submit application dia ke EPF. Bila dah submit ke EPF, dah terima permohonan tu, EPF proses lebih kurang seminggu pula. So plus minus lebih kurang dalam 2 bulan lah tuan akan dapat duit untuk baki deposit tadi daripada buyer. So faham?
Okay, saya harap semua faham lah apa yang saya terangkan ni. Ini saya cuba menggunakan bahasa yang paling mudah dan saya cuba bercakap dengan sepelan-pelan, seslow yang mungkin supaya tuan-tuan puan boleh faham. Minta tolong siapa yang dah masuk ni. Okey, Hafifah Osman, terima kasih Hafifah Amirul kena ban 3 sebab upload video. Kena ban 3 sebab upload video? Kena ban pasal apa tu? Tak faham pula saya. Okey, kita apa? Tak apa, Amirul ada lagi tak? Ke Amirul tak ada dah? Tak apa. Kena ban macam mana tu? Tak apa, nanti Amirul PM saya nanti kita boleh orang kata apa, sembang-sembang kejap lagi. Okey, itu yang kedua tentang pengeluaran EPF. Okey, seterusnya. Okey, tentang bayaran ataupun administrative charges. Administrative charges yang dikenakan oleh agensi kepada buyer sekiranya loan buyer tak lulus dan ATP ataupun booking tersebut dibatalkan. Okey. Ni saya ingin highlightkan sesetengah agensi dia mengamalkan praktis di mana dia akan forfeit sebahagian daripada booking ataupun earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli sekiranya pembeli tersebut gagal mendapatkan pinjaman daripada pihak bank ataupun pinjaman yang dikeluarkan tu tak seperti mana yang pohon lah. Sebagai contoh lah, tadi dia mengharapkan dapat 90%, dia dapat cuma 70 ataupun 80% saja. Okay, dan agensi meletakkan syarat sekiranya pembeli batalkan perjanjian ataupun booking tersebut, agensi berhak untuk forfeit mungkin 500, mungkin 300 daripada earnest deposit yang dah dibayar untuk cover apa yang dipanggil sebagai kos pentadbiran. Okay. Apa Laura Maruci? Okay, terima kasih Laura. Okay, morning sir. Morning Laura. Okay, I minat sangat dalam bidang undang-undang, but I'm just got SPM credit. Maaf mencelah saya. Tak apa, no problem. Okay, sama-sama boleh belajar. Saya pun dulu kan pandai sangat kan. Okay. Amirul ada tu Facebook blog sebab upload video. Oh, kisahnya. Dia boleh join lah kan. So Amirul ada lah ni. Cuba komen sikit Amirul. Senyap ya Amirul ni. Okey, Laura tak ada masalah boleh belajar. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih tengah belajar juga ni. Okey. Alright. So kalau katalah agensi nak forfeit, nak forfeit sebahagian daripada earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli tadi disebabkan loan tu tak lulus, okey. Tidak boleh tidak terma tersebut perlu dinyatakan di dalam booking form juga. Okey, so maknanya kalau katalah dah menjadi satu amalan untuk agensi hartanah menghanguskan ataupun forfeit sebahagian daripada duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli, okey, untuk tujuan kos-kos pentadbiran, ini perlu dinyatakan dan ditulis sebiji-sebiji dalam ATP ataupun booking form tu. Kalau tak tulis, sebenarnya ia adalah menjadi satu kesalahan untuk agensi tersebut forfeit duit purchaser. Okay, so ini perlu difahamkan dan perlu ditelan. Sebab benda ni kalau misal kata tak ditulis, tak dinyatakan, anda main suka-suka je nak forfeit duit purchaser tu, itu adalah menjadi satu kesalahan. Okay, perlu ditulis dan perlu diterangkan kepada bakal pembeli tadi. Sekiranya tuan tak boleh nak proceed, loan tak lepas dan sebagainya, ada bayaran administrative cost yang akan di-charge oleh agensi kami berjumlah RM300. Kena cakap dengan bakal pembeli tadi dan kena tulis dalam booking form. Okay, so faham Okay, saya harap semua faham lah. Okay, kalau ada apa-apa siapa yang nak tanya, boleh tolong tanyalah kat sini. Kita boleh sembang-sembang, masing-masing boleh mengajukan soalan. Sama-sama belajar. Kita sama-sama orang kata apa, berkongsi pengalaman kita ke, berkongsi masalah yang kita pernah hadapi ke, supaya rakan-rakan yang lain yang dah join ni pun boleh sama-sama belajar daripada kita, dan insya-Allah saya akan cuba jawab satu persatu pertanyaan tuan-tuan puan-puan semualah.
Mirul Azali, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. E-book tu jual ke? E-book saya bagi percuma je Mirul. Okey, boleh ambil apa ni, boleh ambil. Boleh download, dapatkan daripada saya punya kata apa link yang saya dah bagi. Okey, boleh tengok dalam page apa ni Hartanah dan Anda ni, dalam Facebook page Hartanah dan Anda saya dah pinkan. Saya dah pinkan post tu untuk apa ni, untuk Mirul dapatkan dia punya e-book tu secara percuma. Boleh download daripada situ. Masuk ke link tu. Bila dah masuk tu nanti Mirul akan nampak satu form, isi form tu dan hantar form tersebut. Dan bila saya dah terima je form tersebut daripada Mirul nanti, insya-Allah saya akan emailkan. Saya akan emailkan e-book tu secepatnya mungkin. Okey, so percuma je, tak payah bayar pun. So jangan risaulah, benda yang ni ilmu dapat percuma, buku yang saya tulis ni pun dapat percuma, discussion yang kita buat kelas online ni pun saya buat secara percuma. Tak kena bayar insya-Allah. Alright. So kita sambung Okey, yang kedua Okey, peringatan penting untuk ejen hartanah ni. Okey, yang ni di muka surat 17 peringatan penting untuk ejen hartanah. Okey, apa yang saya cuba nak ingatkan kepada semua ejen hartanah kat sini Okey, tolong jauhkan sikap terlalu yakin. Tolong jauhkan sikap terlalu yakin sehingga mengakibatkan ejen membuat salah nyata ataupun misrepresentation kepada pembeli tadi ataupun kepada bakal prospek pembeli yang nak beli rumah anda tadi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab contohnya kadang-kadang setengah ejen ni dia dah buat due diligence ataupun dah buat filtering. Dia dah buat filtering, dah buat due diligence, dah check satu-satu dokumen bakal pembeli ni. Dia punya payslip dah check, dia punya EPF statement dah check, dia punya bank statement dah check, dan dia ada satu tanggapan tanggapan yang berdasarkan dokumen yang ada ni nampak gayanya memang bank akan luluskan. Bank akan luluskan permohonan pinjaman buyer tadi dengan mudahlah berdasarkan dokumen yang kita dah buat. Saya puji sebenarnya saya puji REN ataupun perunding hartanah yang buat filtering terlebih dahulu sebelum submit dokumen-dokumen untuk loan submission kepada pihak bank. Memang saya puji dan saya menggalakkan tuan-tuan perempuan buat benda yang sama. Sebab benda ni perlu benda ni penting sebab ejen mesti kena tahu cara macam mana nak baca nak tengok DSR. Debt service ratio, macam mana nak tahu, nak baca debt service ratio bakal-bakal prospek pembeli. Ilmu ni memang perlu dan saya rasa setiap agensi hartanah perlu ajar. Perlu ajar REN masing-masing cara nak kira DSR. Sebab kalau daripada awal lagi perkara ni tak ditekankan ataupun permohonan pinjaman yang kita dapat, katalah kita dapat aja daripada prospek, kita tak tolong filter dulu, kita main submit aja. Kita main hantar je pada bank. Tak apalah, biarlah banker ni buat kerja, biarlah budak mortgage consultant ni buat kerja dia. Kita tak payah susah-susah lah. Sebenarnya benda tu menyusahkan dia orang. Dan benda tu akan membuang masa korang. Jadi sebaik-baiknya setiap ejen hartanah, setiap perunding hartanah tahu macam mana nak buat filtering untuk check loan eligibility bakal-bakal pembeli hartanah masing-masing. Perlu dapatkan ilmu tersebut. Boleh je panggil mortgage consultant ke banker ke datang ke agensi tuan-tuan perempuan, minta mortgage consultant ataupun banker ni ceritakan cara macam mana nak buat pengiraan DSR. Macam mana nak buat filtering di kalangan bakal-bakal pembeli. Saya puji dan saya mengharapkan anda teruskan amalan tu. Filter dulu prospek buyer sebelum hantar prospek buyer punya loan application kepada banker ataupun mortgage consultant. Itu anda teruskan. Cuma yang saya nak tegur di sini adalah bila ada sikap yang terlalu yakin, overconfident di kalangan REN ni sehingga mengakibatkan REN ataupun perunding hartanah ni menceritakan ataupun terlepas cakap kepada prospek buyer. Dia terlepas cakap kepada prospek buyer, dia cakap, ini saya confident ni daripada dokumen awak ni, saya tengok ni guarantee lah lulus loan awak ni, tak ada masalah lah. Kacang je, saya tengok saya submit yang sebelum ni lagi teruk daripada awak pun ada.
Tak ada masalah, boleh lulus punya. Saya guarantee boleh lulus punya. Jangan, no such thing as guarantee lulus. No such thing. Macam mana anda tahu loan tu boleh lulus? Anda bukan banker. Anda bukannya pihak yang meluluskan pinjaman tersebut. Macam mana anda boleh cakap loan buyer ni sebelum anda submit kepada bank lagi, anda dah kata benda tu boleh lulus? Yelah, memang anda dah belajar ilmu DSR, anda dah tahu buat filtering. Tapi jangan sekali-kali bercakap dengan prospek buyer tu yang loan dia tu memang akan confirm lulus. Sebab anda tidak ada authority. Anda bukannya orang yang menentukan loan dia tu lulus ataupun tidak. Yang menentukan loan tu lulus ataupun tidak adalah pihak bank. Okay, so jangan overconfident. Cakap perkara macam tu kepada prospek buyer anda. Sebab anda akan memberi tanggapan yang salah kepada dia. Anda akan memberikan harapan palsu kepada dia. Sehingga menyebabkan yang dia terlalu mengharap. Terlalu mengharap. Okay, Ren ni kata memang loan aku dah lulus. So aku, okay lah, sap-sap-soy lah, benda ni memang lulus lah. Boleh lah aku beli. Dah berangan dah nak beli perkakas dapur, dia nak beli fridge apa semua. Yelah, nak masuk pindah rumah baru kan. Dah excited nak beli rumah kan. Excited ni si Ren ni dah beritahu memang confirm lulus punya kan. So aku dah boleh lah siap-siap nak beli itulah, beli ni apa semua kan. So akibatnya bila dia dah terlalu excited nak beli rumah, dia dah diyakinkan oleh anda yang loan dia akan lulus. Okay, tiba-tiba submit loan kat bank check, si Chris je kantoi dekat situ. Ataupun si Tos dia kantoi dekat situ. Kita tak tahu kadang-kadang. Okay, mungkin lah ada setengah Ren yang mungkin ambil pendekatan, okay, filtering saya mesti termasuk sekali dengan si Chris punya checklist. Si Chris tu mesti di print out. Anda kena tuan sebagai pembeli minta tolong pergi print dekat bank negara, buat si Chris punya check. Bawa sekali si Chris punya check. Okay, kalau anda dah buat checking macam tu, alhamdulillah tak ada masalah kan. Anda pun dah tengok sendiri dan anda dah filter sendiri si Chris ni macam mana. Okay, si Tos pun, okay, sekarang si Tos pun anda boleh buat si Tos melalui online kan. So anda dah check si Tos tu pun dah clear, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dekat pihak bank ni ada perkara-perkara yang mungkin kita tak nampak, yang bank sendiri nampak benda tu, dan end result dia memang bank je yang akan menentukan sama ada loan buyer tadi tu boleh diluluskan ataupun tidak. Jadi pokok pangkalnya di sini saya nak menekankan bahawa setiap ejen hartanah perlulah faham, jangan sekali-kali memberi tanggapan yang terlalu over confident lah kepada bakal-bakal pembeli tuan-tuan perempuan semua. Dan elakkan daripada memberi garanti yang anda tak boleh bagilah, yang memang bukan di bawah bidang kuasa anda. Anda bagi garanti tersebut kepada bakal pembeli. Sebab yalah, anda excited kan. Anda excited, oh dapat close lah. Nak first case close pula tu. Dah berbulan-bulan tak ada case close. Mungkin tahun 2020 ni dah masuk bulan 3 ni tak pernah ada satu case close. Dah dapat alhamdulillah rezeki. Setelah beberapa kali bawa buyer ni datang pergi tengok viewing semua, alhamdulillah close dah kes ni. Okay, so anda pun dah excited, anda pun tercakap benda yang tak sepatutnya anda cakap. Anda bagi harapan palsu pada dia. So jangan sekali-kali buat macam tu. Tak perlu nak garanti dia. Cakap dengan dia, okay, cik, okay, saya tengok dokumen cik ni, okay, alhamdulillah, tak ada apa-apa benda yang saya rasa bermasalah. Cakap macam tu dah cukup lah. Cuma saya tak bagi garanti tu tak boleh lah. Kita kena tengok lah macam mana processing dekat bank nanti. Kita submit dulu dokumen ni, saya tolong submitkan kepada pihak bank, biar pihak bank proses. So bila pihak bank dah proses tu, nanti dapat result tu, tengoklah dalam seminggu 2 ni. Kalau dah dapat result tu, nanti saya akan beritahu dengan cik. Macam tu dah cukup. Tak payah nak over excited lah, cerita lebih-lebih lah. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Okay. Faiza ada lagi, Faiza? Cik Azam ada lagi, Cik Azam. Abang Wahid, Dok Narimah pun dah senyap je ni. Siapa-siapa yang ada lagi tu, tolonglah komen-komen sikit. Bagilah saya tahu yang anda tu masih lagi kekal bersama saya. Alright, so seterusnya kita akan cerita tentang senarai dokumen untuk diserahkan kepada peguam. Okay, so masing-masing boleh buka page 18 kat version. Okay, sorry, ebook saya ni ada 2 version sebenarnya. Version terbitan pertama tu seawal bulan Februari hari tu saya ada buat.
Untuk terbitan pertama ni mungkin muka surat dia berbeza sikit dengan terbitan yang kedua. Terbitan kedua ni kalau tuan-tuan perempuan dapat mungkin pada yang terbitan pertama awal bulan Februari, terbitan kedua tu pada awal bulan Mac. So siapa yang dapat pada awal bulan Mac tu bukan beza dari segi isi dia. Beza dia saya akan dalam yang awal bulan Mac terbitan kedua tu saya masukkan gambar tu lebih sikit. Nak nampakkan benda tu lebih cantik lah kan. So isi kandungan dia lebih kurang sama je. Jadi muka surat tu, bilangan muka surat tu mungkin berbeza. Jadi yang saya gunakan ni, buku yang saya refer ni adalah terbitan yang pertama. Okay, untuk terbitan yang pertama. Okay, so terbitan pertama muka surat 18. Senarai dokumen yang perlu diserahkan oleh perunding hartanah kepada peguam. So boleh tengok muka surat 18 tu. Okay, so kita go through. Selepas penjual dan pembeli menandatangani booking form, perunding hartanah, penjual ataupun pembeli perlu memajukan salinan dokumen-dokumen berikut kepada peguam lah untuk proses nak prepare SMP agreement. Okay, so apakah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh peguam untuk memproses ataupun untuk menyiapkan SMP agreement tadi? Okay, yang pertama, booking form tuan-tuan dan puan semualah. Okay, so jika anda adalah perunding hartanah, anda perlu memfotostate ataupun scankan clear copy booking form tersebut untuk diserahkan kepada peguam. Jika anda adalah penjual, anda juga perlu photostate booking form yang dah ditandatangani, yang dah diberikan oleh ejen kepada anda tadi untuk diserahkan kepada peguam juga. Okey, kalau direct case, direct case maksud dia yang penjual dapat direct daripada buyer. So maknanya dia tak menggunakan khidmat perunding hartanah, dia tak ada booking form kan. Okay, so bila tak ada booking form, tak perlulah serahkan booking form tersebut. Itu kalau direct case lah. Okay. Okay, Cik Ada dia tanya apa ni? Tuan, nanti boleh share berkaitan perlu ke tenant bayar sewa, commercial ataupun residential walaupun bank telah nyatakan untuk tangguh pembayaran 6 bulan. Oh, okay. Saya sharekan kejap lagi Saya habiskan dulu yang ni. Saya habiskan dulu yang ni. Nanti dah hujung nanti saya akan jawab pertanyaan anda tu. Okey. Alright, tu yang pertama booking form. Kalau beli direct daripada owner tak ada booking form, maknanya tak perlulah nak sediakan booking form tu. Jangan pula tertanya-tanya saya ni beli dengan owner tak ada booking form, macam mana saya nak bagi booking form? Kan? So tak payahlah bagi. Kalau ini ceritanya kalau kata gunakan khidmat ejen hartanah lah. Kalau gunakan khidmat ejen hartanah, gunakan booking form yang dah di tanda tangan itu dan serahkan satu salinan kepada peguam. Okey, yang kedua, salinan IC penjual dan pembeli. Okey, so salinan IC penjual dan pembeli ni perlu pastikan salinan tu jelas. Kalau nak bagi salinan ataupun gambar yang diambil melalui WhatsApp, pastikan gambar tu juga jelas. Jelas kat sini maksud dia apa? Nampaklah ejaan nama penuh dia, nampaklah nombor IC dia, nampaklah alamat di IC tersebut. Depan dan belakang perlu jelas. Sekurang-kurangnya kalau ambil gambar WhatsApp tu, ambillah gambar yang clear. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey. So, yang ketiga, perjanjian jual beli terdahulu, principal SPA. Okey. So, kalau katalah anda sebagai penjual, anda membeli hartanah tersebut dulu daripada pemaju. Kalau anda sebagai penjual dulu masa anda beli daripada pemaju, makanya anda perlu melampirkan perjanjian jual beli antara anda dengan pemaju lah. Okay, so kena photostate satu salinan, kena photostate satu salinan perjanjian jual beli tersebut dan kena hantar kepada peguam. Okay, bagaimana pula kalau misal kata anda beli ni daripada tangan orang ataupun anda beli secara subsale? Sebagai penjual dulu masa anda beli secara subsale. So macam mana caranya? Okay, sama juga cerita dia. Anda perlu melampirkan perjanjian jual beli subsale lah yang anda beli dulu dengan pemilik terdahulu. So maknanya kalau anda beli dengan pemaju, anda lampirkan yang SMP dengan pemaju tadi. Kalau anda beli secara subsale, anda lampirkan SMP dengan penjual yang terdahulu tadi. Okay, alright. So tu yang ketiga. Okay, yang keempat, salinan geran individu ataupun master title. Faiza tanya apa ni? Kalau SMP hilang. Oh, okey. Kalau SMP hilang macam yang saya dah terangkan sebelum ni. Okey. Kena dapatkan salinan SMP tu daripada kena try test
cuba test tengok. Kena try test tengok dekat mana tau, 3 tempat ni. Okay. Pertama, kena check balik sama ada SMP kopi tu masih lagi disimpan oleh peguam yang mengendalikan urusan SMP terdahulu. Katalah dulu kita beli rumah tahun 2010. Okay, nama firm tu katalah ABC & Co. So kita kena pergi balik dekat ABC & Co. Okay, kalau kita tak pergi pun mungkin kita minta owner tadi tu pergi. Bukan dengan pemaju bina rumah. Bukan dengan pemaju bina rumah. Kalau bukan dengan pemaju, maknanya itulah yang saya kata tadi, untuk kes-kes subsale, maknanya kena dapatkan perjanjian SMP tu. Yang pertama daripada peguam yang buat SMP subsale tu. Kalau beli dengan pemaju, kita dapatkan daripada peguam yang menjadi panel ataupun peguam yang mengendalikan urusan dengan pihak pemaju tadi tu. Okay. So peguam memang biasanya dia akan simpan satu salinan. SMP asal tu dulu memang peguam akan simpan satu salinan. Okay. So kalau tuan-tuan puan tengok, sebenarnya bila kita prepare perjanjian jual beli sebagai peguam, biasanya prepare perjanjian jual beli ni dia akan prepare 4 set. Ada 4 salinan semua sekali. Salinan yang pertama akan disimpan oleh penjual, salinan kedua akan disimpan oleh pembeli, salinan ketiga akan disimpan oleh peguam, salinan yang keempat akan disimpan oleh bank. Okey, salinan yang disimpan oleh bank ni biasanya dia akan chop dekat atas kali tu sebagai salinan original. So bank yang akan pegang salinan yang dicop original. Okey, sebenarnya empat-empat ni original, tapi dicopkan dekat bahagian atas tu, SMP tu dicopkan sebagai original, dan yang dicopkan sebagai original tu yang akan simpannya adalah pihak bank. Sebab apa? Sebab hartanah tu biasanya kita akan beli dan kita akan buat pinjaman dengan bank kan. So secara tak langsung hartanah tu akan dicagarkan ataupun digadaikan kepada pihak bank, dan bank akan simpan original dokumen ataupun original SMP. Yang lain-lain ni kita akan chopkan sebagai duplicate ataupun sebagai kopi. Okay. So stamping memang empat-empat ni kita akan stamping. So kalau tuan-tuan tengok dalam SMP tu memang ada stamping dia. Setiap semua dokumen ni memang akan di-prepare 4 set, dan setiap tu memang ada stamping. Cuma yang 3 ni kita akan chopkan sebagai duplicate ataupun sebagai kopi. Yang original ni yang kita akan serahkan kepada pihak bank. Okay. Alright, so itu yang pertama. Kita check balik dengan peguam. Peguam yang menguruskan perjanjian jual beli masa kita nak beli dulu dengan pemaju ataupun beli dengan subsale. Okay. Yang kedua, okay, kalau katalah kita check-check tadi, peguam tadi tu tak jumpa pula firm dia, surat dia dah hilang ke apa ke, alamat dia dah tak tahu kat mana, nombor telefon pun dah tak ada. Okay, kat mana lagi kita boleh tag? Apa ni kita boleh check? Kita boleh check dengan pihak pemaju. Kalau kita beli dengan pemaju dululah. Kita boleh dapatkan salinan SMP dengan pihak pemaju. Okay. Kalau kita beli subsale, maknanya kita boleh check balik dengan owner rumah lama kita. Sebab owner rumah lama kita tu, owner lama rumah kita, dia pun ada salinan perjanjian jual beli, sebab peguam akan bagi dia satu kopi juga. So cuba call balik dengan owner tu. Kalau kita kenal dia, kita dapatkan nombor telefon dia, kita contact dia balik. Encik, ada tak salinan SMP masa encik jual rumah ni kat saya dulu? Saya dah hilang lah kopi saya. Cuba tanya dengan dia. Okey. Yang ketiga dengan siapa pula? Dengan ketiga biasanya kita akan minta daripada bank. Kita akan tanya dengan pihak bank, sebab kita tadi kan saya cakap ada 4 salinan. Yang satu salinan ni bank akan pegang kan, yang original yang ada chop tu. So salinan original ni bank akan pegang. So bank memang biasanya akan simpan perjanjian jual beli tu akan ada dalam simpanan file pihak bank. Okay. Tapi barang diingat, untuk dapatkan tiga-tiga ni, daripada lawyer, daripada pemaju ataupun penjual terdahulu, dan juga daripada pihak bank ni, okay, semua ni biasanya ada kos yang dikenakan lah. Kos tu biasanya dia akan kenakan untuk dia korek file lama dia. Sebab lawyer ni bila file terlalu banyak, lawyer akan menggunakan khidmat yang dipanggil sebagai arkib ataupun archive. Arkib ni biasanya dia akan gunakan khidmat pihak ketiga. Pihak ketiga yang dilantik sebagai penyimpan file ni, dia mengenakan khidmat untuk simpanan file tersebut. Jadi bila kita nak dapatkan dokumen tu balik daripada arkib, ni tadi, kita kena dapatkan sebagai peguam, kita kena bayar perkhidmatan tu dengan orang yang menyimpan file tersebut. Jadi kita akan mengenakan charges tu balik kepada anda. Kalau misalnya kata anda nak dapatkan dokumen salinan tersebut, kita akan minta you all bayar lah. Okay, kos dia berapa? Yang tu bergantung. Ada setengah tu dia kenakan charge sampai RM100 pun ada. Ada tu mungkin dia kenakan RM50. Untuk gali balik file-file lama tu dan untuk photostate dokumen tu lah.
Okay, semua tu biasanya ada charges yang dikenakan. Biasanya 100 lah. Saya tengok kebanyakannya yang kenakan charge tu 100 untuk satu dokumen. Jadi pastikan anda, kalau anda sebagai penjual, pastikan dokumen-dokumen yang anda ada tu perlu disimpan dengan baik lah. Jangan sampai dah kena gigit tikus, gigit lipas dan sebagainya. Simpan dalam file, simpan dalam tempat yang mudah dicari dan selamat lah. Jangan pula simpan kat bawah kolong, nanti kalau banjir basah lah pula dokumen tu, hanyut di air kan. So kena pastikan simpan tu di tempat yang selamat dan kita mudah nak cari lah. Sampai kadang-kadang setengah orang dia suka simpan tempat yang susah nak dicari, sampai dia pun lupa aku simpan kat mana dokumen ni. Pun ada juga jenis orang macam tu kan. Dia takut sangat orang jumpa. Especially orang kita ni, dia takut kadang-kadang dia ni ada cerita yang agak lucu sikit lah, agak kelakar sikit kan. So ada pakcik-pakcik zaman-zaman dulu-dulu ni kan. Kan zaman-zaman dulu kan orang simpan emas kat rumah kan? Jarang orang simpan emas kat peti simpanan, dekat safe deposit box dan sebagainya kan. So simpan kat rumah. Jadi dia takut perompak masuk rumah dia, takutlah perompak ni curi barang kemas dia. Jadi simpan kat mana barang kemas tu? Dia simpanlah dalam tempat simpan balang beras. Dalam tu lah dia letaknya cincin, dia letaknya gelang dalam tu kan. Okay. Satu hari ni makcik dia sibuk, dia tak sempat nak masak nasi. Jadi dia suruhlah anak dara dia masak nasi kan. So bila dia suruh anak dara ni masak nasi, anak dara ni cedok-cedok, dia tak perasan yang dalam tu ada cincin. Jadi dia masaklah sekali cincin tu dalam nasi punya periuk tu kan. Sebab yelah dia kaut-kaut, dia tak perasan dalam tu ada cincin. Dia masukkan dalam periuk nasi tu, dia jerang nasi tu, dia tinggik ke atas dapur. Tahu nasi masak sampai dah masak benda tu, dia hidang lah nasi tu hidang nasi tu makcik tu tertelan sendiri cincin dia. Ni jadi cerita je lah kan. Okay. So pokok pangkalnya, kalau misal kata kita simpan dokumen tu, kita mesti simpan di tempat yang kita tahulah. Dan kita mudah untuk cari. Dan dokumen ni pun bukan boleh buat apa pun. Kalau misal kata anak kita jumpa ke, anak kita bukan boleh jual rumah tu kan. Dia nak jual pun nak kena dapatkan tantangan kita juga. Kalau katalah kita risau lah kan. Kalau pencuri masuk nak curi dokumen tu pun nak buat apa. Bukannya dia boleh buat apa-apa pun kan. So simpan di tempat yang boleh dicari dan selamat. Okay. So itulah antara dokumen yang diperlukan. Okay. So sampai kat tempat nombor 3 tadi, perjanjian jual beli. Okay. So yang keempat, salinan geran individu ataupun master title. So ini pun kena pastikan tuan-tuan puan perlu photostate dan perlu serahkan satu salinan kepada pihak peguam. Okay, so kalau property tu dah ada geran individu, maknanya kita kena photostate geran individu lah. Geran individu ni termasuklah geran serata. So kalau misal kata hartanah tuan-tuan puan tu masih di bawah master title, okay, dapatkanlah salinan master title daripada pemaju. Biasanya pemaju akan bagi satu salinan master title bila dia nak bagi SMP tu pada kita. Dia akan bagi satu salinan master title tu. Kalau tak reti yang mana satu master title, mana satu geran individu, tak pernah tengok dan tak pernah tahu pun tentang benda tu, tak apa, tak ada masalah. Kalau misalnya kita tak tahu, cakap dia tak tahu dan tak pernah jumpa benda tu dan kita tak pernah ada benda tu. Beritahu je dengan peguam. Nanti tahulah peguam macam mana nak cari, nak dapatkan. Okey, yang kelima, surat tawaran pinjaman daripada bank pembeli. Ini penting. Okey. Kebanyakan ejen hartanah selalunya bila dia dah dapat maklumat daripada MC, daripada mortgage consultant ataupun daripada banker, biasanya dia akan dapat WhatsApp lah, Okey, loan dah lulus bos. Dah nak sign LO dah dengan banker kan. Dia beritahu macam tu. Kita pun dah over excited. Sebagai rent ni kadang-kadang dia dah over excited. Dia terlupa nak tanya yang lulus tu berapa persen. Margin dia berapa persen. Lepas tu interest dia berapa persen. Lepas tu ada masuk MRTA ke tidak, ada masuk valuation ke tidak, ada masuk legal fee ke tidak. Dia terlupa nak tanya. Dengan maklumat yang dia ada tadi tu pun dia terus blast, dia bagi terus kepada buyer tadi. So dia lah dah excited sangat. Buyer dah lulus lah loan awak. Okay. So nanti saya banker akan jumpa awak, akan sign letter offer dengan awak. Dia pun terus maklumkan pada lawyer. Okay. Bos, okay, dokumen LO buyer ni dah lulus bos. Dah boleh proceed bos buat SMP. Okay. Kalau tanya dengan saya nak suruh proceed SMP, saya akan cakap no, saya tak akan proceed buat SMP tu. Sebab apa? Walaupun awak kata dah lulus, saya punya amalan yang saya selalu buat adalah saya nak dapatkan satu salinan letter offer daripada pihak bank.
mesti tunjukkan kat saya. Kalau tidak, dia tak sempat nak sign lagi pun, minta banker tu ambil gambar, ambil gambar beberapa helai kertas LO yang dah dikeluarkan tu, tunjukkan pada saya. Sebab saya nak kena kenal pasti, nak kena pastikan berapa margin loan yang dapat dan apa dokumen ataupun apa transaksi yang dimasukkan sekali dalam pinjaman yang diperolehi oleh pembeli tadi. Ini memang menjadi satu amalan bagi pihak saya lah. Saya tak akan prepare SMP selagi saya tak tengok LO tu. Saya kena tengok LO tu dulu. So saya minta maaf banyak-banyak kepada kebanyakan sahabat-sahabat RAN ni yang kata saya ni agak fasi sikit. Memang saya mengaku saya fasi di situ sebab saya tak suka bila saya buat kerja 2-3 kali. Ada setengah RAN ni dia minta saya prepare SMP lah. Bos, buatlah SMP dulu bos, nak cepat-cepat nak claim ni bos, nak minta apa ni dokumen SMP stamp ni, nak submit cepat-cepat ni, nak buat claim kan. Okey, nak suruh saya cepat dapatkan LO tu segera. Dapatkan LO tu, biar saya tengok dulu LO tu. LO daripada bank tu penting bagi saya sebab saya nak pastikan berapa margin yang dapat. Dan satu lagi perkara yang paling penting dalam SMP tu, saya nak kena tulis berapa harga jual yang sepatutnya ditulis. Okey, dalam letter offer yang bank keluarkan, dia ada nyatakan di situ okey, SMP must the selling price ataupun the purchase price of the said property must be at least berapa ratus ribu ataupun berapa jumlah nilai harga dia. Sebab tu dalam SMP saya tak boleh nak sembrono nak letak harga jual selagi saya tak tengok LO. Ni kes-kes yang minta maaf cakap kalau kes-kes yang minta markup kat situ. Okay. So yang kes-kes macam ni yang agak bahaya. Dan RAN-RAN ni dia nak cepat buat claim tapi dia tak fikir bila katalah SMP tu salah, kita dah satu kerja pula nak kena amend balik SMP tu, nak kena masukkan pula harga yang bank tetapkan di dalam LO tersebut. Dan bila LO tersebut katalah margin of financing yang dibagi tu cuma 85%, ada differential sum lagi 15%, 10% dah dibayar masa bayar booking ataupun dengan pembayaran deposit masa sign SMP, ada lagi 5% yang perlu di top up, yang perlu di top up oleh purchaser. Bayaran top up oleh purchaser ni perlu dijelaskan dulu sebelum bank boleh disperse ataupun release loan tu kepada peguam untuk dilepaskan kepada penjual. Ini pun saya perlu highlightkan di sini. So tak apa, nanti sampai tahap tu kita akan discuss lebih lanjut tentang perkara ni. Sebab tu saya nakkan sangat, kalau boleh RAN ni jangan terlalu mendesak nak cepat-cepat saya prepare SMP tapi dalam masa yang sama LO tak dikeluarkan lagi oleh pihak bank. Main percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh banker ataupun MC, tak tengok pun sebenarnya berapa persen margin, berapa interest rate dia, apa lagi yang termasuk dalam package tu dan sebagainya. So perkara ni perlu dititik beratkan. Pastikan anda dah dapat salinan LO. Kalau tak dapat lagi, minta banker ataupun MC bagi salinan LO tu kepada anda. Dan benda tu perlu diberi kepada peguam juga. Okay, itu yang kelima lah. Okay, yang keenam, butiran bank penjual jika penjual masih berhutang ataupun hartanah masih digadaikan. Okay, so butiran bank tu mestilah ada dinyatakan nama bank, nombor akaun pinjaman dan alamat bank. Okay, ini tujuan dia untuk peguam memohon penyata tebus hutang ataupun yang dipanggil sebagai redemption statement. Okay. Oh, Keith pun dah join lah, Keith. Okay, good morning, Keith. Macam ada sihat, Keith? Lama tak jumpa lah, Keith. So sekarang duduk rumah sajalah, tak boleh keluar. You jangan pergi pergi sana pergi sini tau, duduk rumah saja. Okay, so kita sambung balik. Okay, so yang keenam tadi butiran bank penjual, kita perlu dapatkan bank punya maklumat lah, nama bank, nombor akaun pinjaman perumahan tersebut dan juga alamat bank. So nanti peguam dah dapat maklumat ni, peguam akan tulis surat kepada bank penjual untuk mendapatkan redemption statement. Okay. Yang ketujuh, resit cukai pintu, resit cukai tanah, bayaran maintenance JMB ataupun management corporation yang terkini. Okay, so ini pun perlu juga. Kalau katalah RAN tak boleh nak dapatkan perkara ni, okay, dia nak minta kita prepare ke SMP dulu. Okay, biasanya saya kata okay, boleh, tak ada masalah. Cuma masa nak sign SMP tu nanti, penjual dia kena bawa semua dokumen ni. Penjual kena bawa semua dokumen ni. Sebab apa? Bila saya terima je baki deposit daripada pembeli, sebelum saya boleh release baki deposit tu kepada penjual, saya perlu pastikan semua bayaran-bayaran maintenance,
bayaran cukai pintu, cukai tanah, bil utility perlu dijelaskan terlebih dahulu daripada duit deposit yang saya pegang tu. Kalau owner tak selesaikan lagi, maknanya saya akan tolak daripada duit deposit yang saya pegang sebagai stakeholder. Okay, so tu tuan-tuan puan-puan perlu faham. Kalau misal kata tak dapat nak serahkan sekarang, tak apa, nanti saya akan request daripada penjual, bila mana dia nak sign SMP tu dia kena bagi pada masa tu lah. Alright, so penjual-penjual kena alert, kena faham kat situ. Okay, yang ke-8, nombor cukai pendapatan, nombor income tax penjual dan pembeli beserta cawangannya. Okay, so nombor income tax penjual dan pembeli dua-dua kena ada. Kalau misal kata penjual dan pembeli ni tak pernah ada nombor income tax, so macam mana nak buat? Okay. Kalau tanya dengan saya, sebenarnya sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan kena daftarkan diri tuan-tuan perempuan ke mana-mana cawangan income tax yang berdekatan. Yang cakap dengan dia, saya nak buka file income tax, so nanti ada borang yang tuan-tuan perempuan perlu isikan. So masa tu nanti income tax akan tak sampai 10 minit pun dah boleh siap dah sebenarnya, sekejap je. Income tax akan sediakan akaun pencukaian tuan-tuan perempuan semua. Dan dengan akaun pencukaian tersebutlah yang kita akan submit apa yang dipanggil borang CKHT ataupun borang cukai keuntungan harta tanah. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang tuan-tuan perempuan perlu submit dan perlu dapatkan daripada penjual dan juga pembeli. Bila tuan-tuan perempuan berkhidmat sebagai ejen hartanah, sebagai perunding hartanah, kena pastikan compilation of this document perlu dilengkapkan dan perlu diserahkan kepada peguam untuk membolehkan peguam meneruskan dengan preparation of the sale and purchase agreement ataupun perjanjian jual beli. Okay. Kalau tak boleh nak photo state dokumen-dokumen ni semua, tidak ada masalah, boleh saja scan. Boleh saja scan dokumen-dokumen ni dan emailkan salinan soft copy-nya. Kalau tak ada scanner, boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar dan boleh kita menggunakan aplikasi iScanner. Dalam phone tu boleh download aplikasi iScanner tu, dan kita boleh ambil gambar dan kita boleh buat gambar tu sebagai macam dokumen tu ala-ala kena scan lah. Okay, so boleh gunakan apps tu dan kita boleh WhatsApp saja dokumen tu ataupun emailkan pada peguam dokumen yang telah di-scankan tadi. Okay, so faham So saya harapkan penerangan saya panjang lebar dalam bab sebelum anda menjual hartanah ni, dah pun kita discuss daripada hari pertama kita bersiaran secara live. Kelas online kita bermula pada hari kedua PKP hari tu, tempoh hari pada 19 hari bulan. 19 hari bulan kelas pertama kita buat kelas online ni. So hari ni dah masuk hari yang ke-6 lah. Hari ke-6 kita bersiaran. Hari ke-6 ke hari ke-7? Hari ke-7 kita bersiaran secara live kelas online ni. Dan topik sebelum jual rumah, alhamdulillah telah pun saya kupas satu persatu. Dan untuk esok kita akan memulakan topik yang kedua ataupun bab 2, iaitu ketika menjual rumah. Okay, so ini kita akan kupas esok. So saya harapkan anda setia bersama saya. Esok jangan lupa pukul 10 pagi, insya-Allah kita akan sambung balik kelas kita. Okay. So hari ni sebelum saya akhiri saya nak kembali kepada Ada punya soalan tadi. Okay, so terima kasih Ada Hamdan kerana bertanyakan soalan ni. Perlu ke tenant bayar sewa komersial ataupun residential walaupun bank telah nyatakan untuk tangguh pembayaran 6 bulan? So jawapan saya, benda ni adalah atas budi bicara, atas discretion pihak landlord ataupun owner tersebut. Sama ada dia nak bagi penangguhan ataupun dia nak teruskan dengan terma-terma sedia ada. So itu bergantung pada bicara ataupun discretion owner tersebut. Masing-masing perlu faham dalam mana-mana perjanjian yang kita tandatangani, kebiasaannya perjanjian yang kita tandatangani itu ada klausa yang memberi discretion ataupun budi bicara kepada pihak-pihak. Sekiranya berlaku apa-apa musibah, sekiranya berlaku apa-apa masalah, sekiranya berlaku apa-apa wabak, penyakit dan sebagainya. Jadi saya percaya dalam mana-mana tenancy agreement, biasanya benda ni pun akan dimasukkan sebagai budi bicara ataupun discretion di pihak
landlord sebagai tuan rumah dan juga tenant sebagai penyewa. So kalau misalnya kata tenant ingin memohon penangguhan bayaran sewa tersebut, maka tenant perlulah membuat notis ataupun membuat surat kepada landlord untuk mendapatkan penangguhan bayaran sewaan tersebut terlebih dahululah. So maknanya tenant tak boleh assume macam tu saja. Dia tak boleh nak menganggap benda tu automatically dilanjutkan disebabkan perintah kawalan pergerakan yang ada sekarang ni dan disebabkan bank negara dah bagi guideline. Sebab bank negara punya guideline tu hanya tertakluk kepada institusi keuangan sahaja. Tidak termasuk public at large lah. So maknanya kalau yang dia bagi tu pun, itu pun sebenarnya guideline yang dia bagi tu sekadar guideline. Macam mana modus operandi ataupun cara benda tu nak dioperasikan oleh bank pun tertakluk kepada bank masing-masing. Bank negara hanya sediakan guideline sahaja. Jadi dalam kes yang macam ada tanya ni, sebenarnya benda tu bergantung kepada masing-masing punya budi bicara lah. Dan saya nasihatkan dalam keadaan macam ni kita perlu akur, kita perlu faham, kita perlu meletakkan diri kita di tempat orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa masalah tadi tu, macam mana cara nak selesaikan baki hutang, macam mana cara nak selesaikan tunggakan sewa, macam mana nak selesaikan bil-bil utility. Tapi setakat ni yang saya tak pasti sama ada TNB dengan TNB Telekom dengan Syabas ni dia ada bagi kelonggaran ke tidak. Setakat yang saya tahu macam tak ada je kan. Bil-bil utility ni setakat ni yang saya rasa semua syarikat utility ni masih lagi tidak mengeluarkan apa-apa statement untuk penangguhan bayaran. Kalau ada penangguhan bayaran tu bagus juga So semua dapatlah penangguhan tu daripada bank negara, direktif daripada bank negara dibagi kelonggaran untuk pinjaman-pinjaman kecuali kad kredit lah. Kad kredit kita kena bayar. Kad kredit pun macam saya beritahu tadi, kad kredit ni hutang paling jahat kan. Awal-awal tadi saya dah beritahu. Kad kredit lah hutang yang paling jahat, paling tinggi kadar interestnya, lebih Yahudi daripada Yahudi kad kredit ni. Okay, so itu yang kita perlu jelaskan dan kita perlu bayar. Yang lain-lain macam hutang rumah, hutang kereta, hutang pinjaman personal loan, itu semua boleh ditangguhkan. PTBN pun dah keluarkan statement boleh tangguhkan. So itu tak ada apa-apa masalah lah. Cuma mekanismenya macam mana cara penangguhan tu, kita perlu hantar form kepada bank ke, kita tak perlu buat apa-apa, benda tu automatic akan carry forward ke, itu direktif tu kena tunggu. Bank masing-masing akan bagi cara dia macam mana. Modus operandi tu belum lagi diwar-warkan oleh bank masing-masing lah. Okay, so saya harap saya dah menjawab soalan Ada tadi. Okay, Ada faham So saya harap Ada faham lah. Okay, ada yang kawan-kawan yang lain ada nak tanya apa-apa? Faizah ada lagi, Faizah? Kalau ada lagi boleh lah. Kalau nak tanya apa-apa tu silakan. Okay, esok kita akan masuk topik baru. Topik ketika menjual rumah. So masa ni lah kita fahami tugas-tugas peguam dalam menguruskan jual beli tanah. Okay, yang sebelum-sebelum ni selama 7 hari ni kita duk cerita sebelum jual rumah. Kali ni esok kita akan cerita pasal ketika menjual rumah pula. So itu yang saya akan kupas apa sebenarnya tugas peguam, apa yang peguam perlu buat ketika nak menguruskan penjualan rumah tersebut. Okay. Alright, itu saja untuk pagi ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan akhiri kelas online kita pada pagi ini setakat ini sahaja. Okay, jadi saya harapkan lebih ramai lagi. Esok kita penuhkan lagi. Kelas online ni kita buat seramai mana yang boleh. Siapa-siapa yang dah join nanti, esok tolong live, bila saya dah buat live tu tolong sharekan. Tarik seramai mana yang boleh. Tag nama kawan-kawan anda, biar kawan-kawan anda tahu yang adanya siaran live ni. Dan siapa-siapa yang dah like page Hartanah anda, okay, jangan lupa untuk klik dekat button yang dekat see first tu. Klik kat button see first tu. Sebab apa? Bila saya ke udara secara live, anda akan terus dapat notification. Anda akan dapat notification. Bila kita dah online je, anda akan dapat notification supaya anda tidak terlepas siaran live yang kita buat. Okay. So jangan risau, setiap pagi insya-Allah selagi nyawa saya di kandung badan, selagi saya tak kena apa-apa musibah ataupun apa-apa penyakit, insya-Allah saya akan ke udara setiap hari pada pukul 10 pagi di sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Dan saya harap dengan perkongsian saya ni, tuan-tuan perempuan taklah berada di rumah tu kebosanan. Adalah aktiviti yang boleh dibuat. Dan insya-Allah kita boleh sedikit sebanyak menambah
amal jariah saya, dapatlah sikit sebanyak pahala. Saya harapkan tuan-tuan puan mendoakanlah, mendoakan saya sekeluarga. Seperti mana saya mendoakan tuan-tuan puan sekeluarga juga, berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dilimpahi rezeki melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan, dan insya-Allah kita akan kata apa, dapat keluar daripada masalah penularan wabak COVID-19 ni dengan segera, insya-Allah. Okey, so kita jumpa lagi esok di kesempatan yang akan datang ni. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, duduk diam di rumah, jangan pergi mana-mana. Okey. So, okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih ada. Okey, sama-sama insya-Allah. Alright. Assalamualaikum.